السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أعاذنا من الشيطان الرجيم ومن سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن سيء الأسقام. الحمد لله الذي وفقنا لتدبر آياته ومعرفة دينه الحنيف. الحمد لله الذي جعلنا من عباده المخلصين المهتدين المعافين من سيء الأسقام المعاذين من الشيطان الرجيم الميسرين لكل خير المنتصرين والمؤيدين بنصر منه وبروح منه إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ونعوذ بك من سيء الأسقام ونعوذ بك من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. Ikhwan, akhwat, sidang majlis ilmi yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, masih kita duduk dengan Haqiqatus Syaitanir Rajim yang berhubungan dengan masalah cara nak menyelamatkan daripada tipuan dan hasut syaitan. Bermula daripada mula-mula kita kena kenal hakikat syaitan, iaitu pakat mengaji belaka, pakat mendalami akan pengertian kita mengenai hakikat Quran, hakikat syaitan. Kemudian kita bersungguh dalam memusuhinya. Kemudian kita selalu beristi'adzah dengan dia. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Sama ada kita masuk bilik air, sama ada kita pagi dan petang nak baca Quran dan lain-lain keadaan yang dapat sabit, kata Nabi itu suruh kita beristi'adzah dengan Allah daripada gangguan syaitan. Begitu juga kita nak duduk di tempat-tempat yang baru kita duduk, kita kena baca benda-benda yang boleh menyelamat atau terlindung kita daripada serangan syaitan, terutama terhadap anak-anak dan sebagainya. Lepas tu suruh membaca mu'awwizat. Lepas tu suruh kita banyak zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu suruh kita tu apa dia lagi, suruh kita tu takbir dan iqamah, azan dan sebagainya. Lepas tu yang ketujuh hari ni yang kena dalam hak peraturan surat hak dulu, tapi jadi yang ketujuh menurut kita tertib hak baru, muka 122. InsyaAllah
iaitu sujud kepada Allah. Setengah daripadanya kita sujud kepada Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu asy-syaitan falabisa alaihi hatta la yadri kam shalla. La ilaha illallah. Fa idza wajada dhalika ahadukum falyasjud sajdatain wa huwa jalisun. Hadis sahih Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Sesungguhnya seorang dari kamu tu apabila ia berdiri hendak mengadakan solat, datanglah syaitan lalu ia membuat keraguan dan kesamaran, gelak kau ni acik kita terlupa sehingga seorang itu tidak mengetahui atau lupa berapa rakaat ia telah lakukan salatnya. Oleh itu apabila seorang daripada kamu mendapati demikian, maka hendaklah ia sujud 2 sujud sedangkan ia berada dalam keadaan duduk. Ini di antaranya sunnah sujud sahwi. Apa tu lah? Sujud sahwi bukan sekadar kata nak tunjuk kata kita lupa dak, tapi nak lawan syaitan kerana sujud ni satu gerak-geri hamba Allah yang syaitan sangat susah hati apabila dia nampak hamba duk sujud. Kerana aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajidun, hadis sahih. Sedekat-dekat keadaan seorang hamba kepada Tuhan dia waktu dia duk sujud, itulah dekat sekali dengan Tuhan. Iblis baik syaitan umumnya dia tu selalu dijauh daripada Allah. Dia nak lari daripada Allah sama sebut Allah tu dia lari tu. Bahawa dia berhenti ya tak mula pula. Dengan Allah ni dia tak boleh, dia halah sungguh-sungguh. Jadi orang sujud pada Allah ni satu keadaan yang sangat dibenci dan susah benar syaitan tengok pada orang sujud pada Allah. Jadi kita kena apabila dia tipu kita, jadi kita terlupa tu, kita kena tunjuk akan perangai atau keadaan yang kita tu bukan hamba ke dia, kita hamba kepada Allah. Itu yang sujud sahwi ni. Nah, mung tipu aku nak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak si tunduk kepada mung. Itu di antara hikmat sujud sahwi. Wallahu taala alam. Nabi suruh fa idza wajada dzalika, mana ada berlaku. Oleh seorang daripada kamu tu, maka falyasjud sajdatain wa huwa jalisun, sujud 2 kali. Apabila lah tu sedangkan dia duduk, waktu kita duduk tahiyat kata setengah ulama lepas pada kita wisalah, setengah kata belum wisalah. Tu khilaf lah sikit sujud sahwi ni. Nah, terutama sujud tilawah. Oh, dia takut benar ni ni dapat sampai hadis khusus. Baca ayat sakut dengan sujud, kita sujud. Nah, wahum la yastakbirun, malak-malak. Kita sujud tu ramai. Allah dia sakit hati situ. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza qara'a ibnu Adam as-sajdata." Tak kira surah As-Sajdah ke surah lain ke tak apalah. Fasajada, maka dia sujud waktu sujud tilawah, sujud kerana kita baca ayat yang memberi arti sujud. Kita sujud selalu dah. Kalau memberi arti semaya, kita duduk semaya dah. Memberi arti puasa, kita nak puasa kerana payah nak begitu ya bukan. Tapi kalau sujud ni boleh buat, duduk semaya pun boleh buat. Lalu tu kalau Allah Ta'ala suruh wasjud waqtari, sujud selalu dah. Supaya nak nampak kata Quran turun ni untuk amal, bukan untuk dengar dak. Amal selalu dah. 14 tepat dalam Quran ayat
sujud sajdah, sujud tilawah. Kita baca ayat tu kita sujud selalu dah. Untuk nak tanda atau Quran ni kita untuk amal, bukan kita untuk nak dengar saja, terutama dengar masa sedar Allahu Akbar tu bukan. Kena tengok mana dia suruh apa kita buat tu selalu dah. Dia suruh sujud, sujud selalu dah. Dia kata tidak takabur, apa ia tak takabur, sujud selalu. Supaya tak saya nampak tak kita takabur. Wa hum la yastakbirun. Dalam surah As-Sajdah. Waktu kita sujud tu i'tazala asy-syaitanu yabki. Allah yaqulu ya wailah umira ibnu adam bis-sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujud fa abaitu falyanna. Hadis sahih Muslim ni kemain rakam 133. Maksudnya apabila anak Adam membaca surah As-Sajdah atau surah-surah lain, Alif Lam Mim As-Sajdah lah ni, maka ia sujud pada ayat sajdah, nasya syaitan berpaling sambil menangis. Syaitan tak lawan bersujud kerana Allah tu. Ya Allah, orang wahai sujud ni syaitan lah dia nangis. Teriak syaitan tengok orang sujud, sakit hati dah. Kalau lawan dia tu, dia tak say orang lawan dia ni, orang Tuhan ni lawan dia belaka. Ia berkata, amboi celakanya aku, ya tak. Anak ada diperintah supaya sujud, lalu ia sujud, maka baginya syurga. Boleh syurga dengan sebab ia sujud. Manakala aku diperintah supaya sujud tetapi aku menolak, tidak sujud, lalu bagiku neraka. Takut juga je ke neraka. Tapi buat ke deki dia tu, buat ke hasad dia tu, buat ke tabiat marah dia tu, payah habis. Apa kita dah, apa kita dia gapa-gapa gak ikut dia ada gini aku, jadi ikut dia tu ikut syaitan dah. Nauzubillah minasyaitanir rajim. Nauzubillah minasyaitanir rajim. Dia tak cuba nak kembali kepada Allah dak. Dia biasa nak tu hawa nafsu semacam. Nauzubillah minasyaitanir rajim. Dia gini aku ikut dia. Ada sesuatu tauhid, tauhid pula dah. Tambah lagi. Nauzubillah minasyaitanir rajim. Itulah hadis sahih mengenai dengan sujud. Jadi kita ni banyak ke sujud, sama aja sujud sajdah, sujud lain-lain pun, sujud semaya. Kita nak tunjuk gambar kita lawanya syaitan ni, kita sujud pada Allah Ta'ala. Allahumma laka sajadtu ya Allah. Kita tunduk pada Allah. Kepadamu lah kami sujud ya Allah. Aku sujud padamu. Apabila lawan pada Allah, mana kata apabila tu Allah, mana kata lawan syaitan. Itu di antara gambar kita nak mengatasi masalah tipu syaitan. Banyak ke sujud. Sujud syukur lah. Ada kata boleh gapo kak. Jadi nampak meneting pakak duk mengilah, pakak duk celong mesti jahat-jahat. Itu syaitan. Kita tak boleh gapo itu sujud pada Allah Ta'ala banyak. Syukur pada Allah Ta'ala banyak. Syaitan takut. Syaitan lah. Syaitan teriak. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Na'udzubillah minasyaitanir. Kita nak buat gana syaitan tu halah sungguh kita. Itu sujud pada Allah. Nabi SAW apabila seseorang daripada hamba sahaya dia tu, daripada sahabat dia tolong dia ambil air semaya, suruh Nabi ambil semaya, tidur di kepala benda Nabi. Nabi jaga semaya tahajud gak, dia ambil air ke Nabi ambil semaya. Atau rumah Nabi mudah sun.
Sudah ambil semaya tanya apa mu nak gapo kat aku ni, aku nak pergi gapo ni, nak upah lah bahasanya. Sahabat kata, aku nak duduk sekali dengan mu di syurga. Kena dah lah dalam dunia ni aku mai duduk tidur. Pala pitu mu ni tujuannya aku nak khidmat ke mu. Lepas tu aku nak duduk lah ni dengan mu di syurga esok. Nabi ni berat benar lah. Ya orang tamada gitu nak hidup dengan Nabi ke mana dah. Lalu itulah Nabi kata, kau lain dah lagi nak kau lain lagi tak. Ada nak lah, nak tu sekarang lah ada nak. Masya Allah sungguh. Lalu tu Nabi kata, ya akhi, a'inni ala dhalika bikathrati as-sujud. Tolonglah aku untuk nak sapa tujuanmu ni dengan banyaknya sujud. Banyak sujud boleh duduk dengan Nabi lah syurga. Itu di antara dalil hadis sahih belaka ni. Ya nak buat kerana aku tak kuasa nak buat lah ni. Aku minta lah no, mu malas semaya aku tak ada juga nak duduk dengan aku kerana. Betul lah kita duduk latih nak semaya. Sekurang-kurang 100 sujud sehari kita duduk atur ke. Habis tak ada. 100 sujud sehari jangan kurang lah pok kita. 17 rakaat, ya 50 rakaat, 17 semaya fardu, 22 semaya sunat rawatib, 11 semaya sunat witir. Cukuplah 50 rakaat, 100 sujud insya-Allah dah. Lepas tu banyak lagi semaya tu, semaya duha, tak semaya duha, tahiyatul masjid, banyak lagi semaya. Lebih dari 100 tak payahlah, tapi jangan kurang dari 100 lah buat kita hari-hari dah, supaya kita boleh duduk tempat yang tinggi. Nabi saya minta syurga Firdaus. Apabila kamu minta syurga Firdaus. Dan Firdaus tu ialah dekat-dekat Nabi dah tu. Nabi al-a'la, Firdaus dah banyak lapis pula. Al-Firdaus al-a'la pula satu. Nak Firdaus al-a'la tu kena banyak sujud pada Allah Ta'ala. Nah, insya-Allah Ta'ala sujudlah semaya, sujud tilawah, sujud syukur dan wahai sujud ni orang yang paling dekat dengan Allah. Aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih wa huwa sajidun. Hadis sahih ya. Yang seterusnya, yang ke-8 dalam cerita dulu yang 7, membaca Quran untuk nak selamat belaka tu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira inna asy-syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah. Hadis sahih Muslim. Maksudnya jangan kamu jadikan rumahmu sebagai kubur. Jaga malam ni di antaranya, yakni tidak baca Quran padanya seperti kubur ni. Rumah orang mati nak baca Quran apa lagi yang mati dah. Rumah kita ni rumah orang hidup. Jadi kalau tak wahai baca Quran lah rumah kak, rumah sepa kubur dah Tuhan Nabi. Nabi kecek dalam kecek. Jangan kamu jadi rumahmu kubur. Kita takut kubur, rumah kita sendiri dah dikubur. Jadi long, rumah kita di long, kita di mayat. Tak baca Quran. Tak baca Quran ya, buku tak baca Quran ya, Nabi nak ayat suruh baca Quran ni. Dan suruh semaya. Mai sunat, seafdal semaya di rumah, mereka semaya fardu. Dah itu. Seafdal semaya ialah semaya di rumah, kecuali semaya maktubah, semaya fardu 5 waktu tu ya. Sudah semaya fardu, kalau kita dekat dengan rumah, klik semaya sunat di rumah. Belum nak mari, semaya sunat qabliyah di rumah juga. Kalau kita tak ada rumah duduk tengah jalan, semaya sejid. Tapi kalau ada rumah, kita hidupkan rumah kita dengan solat, sujud, rokok dan baca Quran, supaya rumah kita, Nabi kata jangan kamu jadi rumahmu tu akan kubur-kubur. Dan orang ambil satu pendapat pula, yang kata tidak patut baca Quran di kubur. Sebab Nabi katalah ni ambil maksud hadis ni lah ni.
Ada yang kata tak saya baca Quran kubur tu. Nah, maka gitulah ijtihad sesungguhnya syaitan tu lari dari rumah yang dibaca padanya akan suratul Baqarah. Ada yang mau tak bomo. Sebenarnya bukan tak ada hajat pada tak bomo, baca suratul Baqarah. InsyaAllah syaitan lari. Sekurang-kurangnya kita baca ayat kursi, suratul Baqarah juga ayat kursi. Lepas tu akhir suratul Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Lepas tu baca ayat kursi dengan ayat ni, insyaAllah hak ni hak yang ayat pedah sekali bagi syaitan. Bakal baca satu surah 280 ayat tu malak lagi. Tapi kalau tak gerak baca ayat kursi dengan baca dua akhir suratul Baqarah, ya, dua ayat akhir. Karena dua ayat akhir ni turun di atas langit. Dua ayat ni. Itu daripada amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Lepas tu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya. Daripada Abi Qatadah ia berkata, pada suatu malam keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu didapati Abu Bakar mendirikan solat qiyamul lail. Nabi ni ya wahim meksak. Kalau kita kecek bahasa kampung kita meksak lah. Jalan rumah Abu Bakar, jalan rumah Umar. Rumah zaman dulu sepanjang ada besar lah. Nah boleh dengar lalu rumah. Zaman ni rumah besar, tak dengar. Abu Bakar mendirikan solat qiyamul lail dengan suara yang rendah lagi perlahan. Dia baca koho Abu Bakar. Manakala Umar pula mendirikan solat qiyamul lail dengan suara yang tinggi lagi nyaring derah Umar baca. Umar teriak berderah, baca berderah ya. Ya baikkan. Allah radhiyallahu anhum, masya-Allah. Dan tak kala mereka berhimpun di hadapan Nabi selepas itulah malam itu tak lagi, maka baginda bersabda, wahai Abu Bakar, kenapa engkau mendirikan solat semalam dengan suara rendah lagi perlahan? Ke mana kau doa baca ni? Jawab beliau, mana kata Nabi ni koho dia tu dengar lah orang duduk luar rumah tu, tapi ya koho, bukan bisik, bukan baca koho, bukan baca sir jahri, tapi jahri yang koho. Jawab beliau, wahai Rasulullah, aku telah memperdengarkan Tuhan. Aku nak kacak dengan Tuhan. Kau kacak dengan lembu dah, bukan kacak manusia. Ya aku bermunajat kepadanya dengan suara rendah. Sebab Tuhan dengar, Tuhan ada sekali dengan aku. Nah, ayat kata, Masya Allah, sungguh buat sahabat radhiyallahu anhu. Nabi dia, maknanya kenalah jawapan dia tu. Bukan aku nak kecak dengan orang jauh, dah. Kecak dengan Tuhan ada sekali dengan aku, Tuhan. Aku baca sekat tu pada dah. Baginda bertanya Umar pula, hei Umar, kenapa semalam aku dengar membaca semaya qiyam dengan suara yang tinggi lagi nyaring derah? Apa membaca derah berdoa? Abu Bakar ada jawapan dia, mu ada jawapan apa tu? Dia tahu jawapan sudah sahaja. Beliau menjawab, wahai Rasulullah, aku membangkitkan orang-orang yang mengatuk. Ya Umar, ya ruah. Dan aku menghalau ke syaitan-syaitan dengan suara baca aku yang nyaring tu. Ahmad syaitan. Syaitan ya bergahnya lari tu suara bel kan. Jadi Umar dah pendapat dia kena. Dan aku dengar, ya tak saya dengar Quran, aku baca derah ya lari pada aku. Tu jadi kita tengok situ kena kedua lah ni. Ni kacak dengan Allah, Allah tak ada tuli, tak ada jauh. Yang keduanya, aku nak hamba syaitan, apa tu hamba ngatuk. Ngatuk dah aku baca derah kat, ya awak perhati sikitlah. Tu. La ilaha illallah. Rasulullah pun oleh kerana kena kedua tu, ya hipung lah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Abu Bakar,
irfa' min sautika syai'an, ya Umar ikhfid min sautika syai'an. Masya Allah, ni Abu Daud, hadis Abu Daud ni. Nah, ya Abu Bakar, angkatlah sedikit suaramu tu tinggi sikit pada tu, boleh tak? Wahai Umar, perendahkan sedikit suaramu. Berah doa. Nah, orang-orang sakit-sakit ke apa, boleh dia bosai ke muka, maka dia tidur tak jenera, kena sikit. Ni naik sikit. Ni no ayat kata, nah, adalah suara tu di antara dua tu lah. Nah, suara di antara apa dia jahar, di antara derah doa dengan kahab doa. Itu di antara ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya baca sembahyang malam tu tengah di antara derah dengan kahab doa. Itu kita tengok dalam surah Al-Isra' ada ayat buku ayat seperti ini, iaitu ia katakan ada. Nah, dia kata la ilaha illallah. Nah. Qul id'u Allah aw id'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha. Mencapur ni wabtaghi baina dhalika sabila. Ni manhaj Nabi ni, ambil daripada ayat Quran ni lah. Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu dengan doa bertepik, dan juga jangan engkau perlahankan dia doa, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana di antara itu. Itulah istilahnya. Nah, Nabi ada tempat sandar dia yang mai hipung dua saat ni tu. Nah, tempat sandar dia ayat dalam surah tu Al-Isra' ayat 110. Nah, dalam suratul Isra'. Itulah di antaranya. Di antaranya lagi membaca ayat kursi. Sebenarnya baca ayat Quran dah ayat kursi, tapi ayat ni ayat khusus lah dah. Membaca Quran tu, baca kursi khah ni jadi satu khah lah dah. Sabda Nabi SAW, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. La yazala alayka minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha." Masya Allah, hadis Sahih Bukhari, sahabna nombor 3275. Maksudnya apabila engkau berada di atas hamparan nak tidur, ya tidur ni ya kita halah ke syaitan belaka kalau kita tak umuh ini molek. Tapi itu kita habis wah dah. Syaitan nak main lah mana boleh main semacam dah. Lalu tu kita tu katuk pintu syaitan, jangan boleh mari cara kita waktu kita tidur. Apabila engkau berada di atas hamparan hidup, hendak tidur, maka bacalah akan ayat kursi dengan tadabbur, baca naik erti. Kerana dengan itu Allah sentiasa menjaga kamu. Sebab membaca ayat kursi nak tidur, Allah jagamu. Hafiz, Allah Ta'ala sebagai hafiz. Lan yazalu, sentiasa semua, bukan jaga jauh tak. Tuhan dia jaga tak ada apa dah. Nah, syaitan dia takut menang dengan Allah sah ni. Yang lainnya tak takut. Dan Allah perakan kata nak jaga tak apalah. Tidur kita sempurna lah insya-Allah ya. Nah, dan syaitan pula tidak dapat menghampiri atau mengganggu kamu sama sekali pada malam tu hingga sampai pada waktu subuh. Ini hadis sahih, bukan kata hadis dhaif tak. Kita jangan lupa bila nak tidur baca ayat kursi. Nah, supaya kita pagar kota tubuh panggil. Ni kota ni apa panggil zaman dulu yang panggil ayat kota tubuh. Nah, ayat kota tubuh. Nah, bahasa Arab panggil hafizun. Allah Ta'ala hafiz.
Yang boleh kotor tubuh kita Allah ya. Lain benda tu tak kuasa nak kotor, tak kena buat. Kotor tubuh daripada syaitan. Pagar rumah, pagar kubur. Saat ni pagar rumah dalam surah Al-Baqarah. Pagar rumah belakang. Ya. Amin. Masya Allah. Itulah ayat kursi ya. Pakat baca belakang ayat kursi insya-Allah ya. Yang ke-10 atas milah aku dulu ikhlas pada Allah. Allahumma akhlisna bi khalisatin zikrillah. Iblis laknatullahi alaihi mengaku sendiri bahawa perannya dalam memesong atau menyesatkan sekalian anak cucu ada itu kecuali yang ikhlas ya tak boleh. Yang ngaku sendiri dia. Iblis ngaku sendiri. Allah Taala pun ayat dia pun mengaku. Ia tidak mampu, tidak kuasa sama sekali untuk mempengaruhi hamba-hamba Allah yang ikhlas itu. Ikhlas ni tak boleh pergi semua. Mana orang tu? Orang rapat dengan Allah. Orang bersih hati dengan Allah. Tak ada sekat di antara dia dengan Allah. Sebagaimana Allah telah menceritakan pengakuan iblis pada firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Surah Al-Hijr ayat 39 dan ayat 40. 39 dan 40. Masya Allah. Itulah di antara MOU syaitan iblis dengan Allah Ta'ala tu. Apabila Allah Ta'ala tu benar supaya hidup, dia minta permohonan dia nak minta jangan dia mati sampai kiamat. Qala rabbi. Apabila Allah Ta'ala kata wa inna alaika la'nata ila yaumiddin, mung ni kena laknat dia aku sampai hari kiamat. Allah Ta'ala kata dalam ayat sebelum tu kan. Lepas tu dia kata kalau gitu tak apa ya, tak ada apa. Ada minta maaf tak? Belah kena laknat apa? Allah syaitan ni keras pedas. Lalu tu dia minta qala rabbi hai Tuhanku. Tuhan dia juga Allah ni bukan tak ngaku tu Tuhan, tapi dia ngaku Tuhan. Jaga benar kita ni boleh juga kita orang Islam. Allah juga Tuhan kita, tapi kita ngaku. Syaitan dia bukan tak kenal Tuhan. Dia kena. La ilaha illallah. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Mung berilah tempoh hidup aku jangan mati sampai pada hari kiamat bangkit esok. Allah Ta'ala terima selalu. Qala fa innaka minal munzarin. Allah firman, dengan permohonanmu tu maka sesungguhnya engkau dari golongan orang yang diberi tempoh tak mati mu sampai kiamat. Syaitan tipu tu ada hari tu ada lagi sampai hari ni. Tak ada mati dah. Hawa mati dah kena tipu dia. Dia tak mati lagi. Perhatikan ayat 37 lah surah Al-Hijr. Munzarin kepada pada hari apa? Ila yaumil waqtil ma'lum, sehingga ke hari masa yang termaklum, iaitu hari kiamat. Tiup sangka kala pertama mati bih. Syaitan mati, semua mati. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Syaitan mati bih. Ya syaitan ni kerja ialah dunia ni ya. Apabila akhirat tak ada lah kubur ya tak kerja dah. Tak ada dah. Qala peninglah tepat ayat ni mari waktu mana Allah Ta'ala tempoh umur dia sampai kiamat tu, dia kata dia minta izin tu apa tak? Allah tak ada rasa. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis kecek dengan Tuhan sendiri. Tuhanku, belalah kerana mung ni jadi aku ni sesak, belah nak kerana dah aku terima sesak hak aku sesak. Maka demi sesungguhnya
Aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada ada. Benda hak tak molek aku nak buat mau nampak molek aku nak rabai si puak-puak tu ada anak-anak cucu dia ni. Nampak molek barang hak mung kata huduh tu. Gitu lalu cerita yang mai sini lah kita jadi tak berjuruh sampai hari ni kita tu. Ya dia mai duk perada-perada, mai duk hiaskan benda hak tak molek, nampak molek. Sesungguhnya aku nak memperelak segala jenis maksiat pada ada dan zuriatnya di dunia ni. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Cara menyesatnya saat ni, bagai hitam nampak putih, bagai putih nampak hitam. Allah Ta'ala kuasa sungguh ke dia. Itulah kelebihan Tuhan kepada iblis. Kita nak buat tak boleh, bagai hak tak molek, nampak molek tak ada nak buat. Ya boleh buat. Bagai tak molek, berasa molek. Zina tapi ya kata molek, yang berasa molek dia. Pakat nak. Na'udzubillahi minasyaitan. Begitu juga gapo semua tu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Semua tu bukan tak ada kecuali malaikat di antara zuriat ada itu hamba-hambamu yang dibersihkan dari sebarang syirik. Hamba-mu hak mukhlasin. Allahumma adkhilna fi ibadikal mukhlasin al-mu'adzina minasyaitanir rajim. Kita kena doa sama. Minta itu masuk kita lah grup mukhlasin yang Allah Ta'ala pelihara daripada serangan syaitan direjam. InsyaAllah dah. Allahumma ja'alni min ibadikal mukhlasin al-mu'azina min syaitanir rajim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Itulah dia perjanjian di antara iblis dengan Allah dalam segi nak merosakkan hidup anak ada dalam dunia ni. Allah, apabila kita kenal sini, kita tak ada rasa heran belakang lah. Tengok tu jadi reti belakang. Tapi kalau tak kenal cerita lah ni, maka kita tak tahu nak kata mana. Duk kena wah dia sama. Kita jangan ingat tahu setiap kali kita rasa molek tu molek dak. Yang kita rasa gitu. Nah, sebabnya bagi tak molek tu apabila kena hias di puak-puak iblis ni, ni nampak molek. Balah dengan dia mau rasa molek. Aku kata dia sikit sini. Oh ya dia. Nampak molek kata aku dah kat orang tu. Ni berasa gitu. Pak kelek ayat kat orang pula. Saya ingat orang Mekah. Dia tawah, siku orang tu. Kelek ayat kat orang tu aku siku orang tu. Jadi padahal siku orang waktu tawah bukan benda molek, tapi dia rasa molek tu. Nah, kelek ayat tu rasa sakcai kelek ayat tu. Rasa kena dengan hati. Allah kena molek dengan ayat ni. Bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Dalam bumi ni, dalam langit tak boleh dah. Dalam bumi ni wala ughwiyannahum ajma'in. Semua. Habis tu boleh dia sungguh sekerak dunia lebih. Orang Islam 24% yang lain, tak apa 25%. Mana tak sampai 1/4 jumlah orang Islam. Padahal Islam sendiri boleh dia senyap mana pula munafik pula. Munafik pula. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wal munafiqin. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Ya. Allahu akbar. Itulah syaitan umat Islam. Ngaji banyak hal syaitan umat Islam. Lepas tu minta berlindung dengan Allah. Jangan minta berlindung dengan orang lain. Ya. Minta langsung kepada Allah. Tiap-tiap orang boleh minta dengan Allah. Allah Ta'ala terima setiap masa. Masya-Allah. Di antara kenyataan bagi penyelamatan dari serangan syaitan pada orang-orang ikhlas mukhlasih ialah selamatnya Nabi Yusuf daripada fitnah perempuan. Ni sungguh ada tanda katanya
Nabi Yusuf Allah Ta'ala perakan kata innahu min ibadina al-mukhlasin. Nabi Yusuf tipunya boh semangat di Zalekha, Yusuf zina dengan dia. Oh, ma'azallah kata, aku tak say, a'udzubillah daripada orang muda. Nah, kena pan hati oleh orang comel. Zalekha ni comel terkenal. Nah, tapi ada kedudukan lagi, ada duit lagi, duit ke Yusuf yang kira ada. Tapi siapa pun ya Yusuf dia ajak untuk zina, maka dia tak. Sebab apa? Sebab dia ni walaqad hammat bihi, auzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Ini jelas wala ini ayat-ayat. Maksudnya setelah perempuan itu nama Zulaikha berjaya duduk sama seorang dengan Yusuf, suami pahlua tu bek luar rumah, di dalam sebuah bilik yang tertutup rumah, dan Yusuf dipujuk untuk melakukan zina dengannya. Pada dia tu rumah hidup jamu nasi hari-hari pagi petang Malaysia. Tak ada sebab lah Yusuf tu nak pergi lawan dia tu. Maka sesungguhnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepada Yusuf, dan Yusuf pun mungkin timbul keinginan kepada perempuan itu. Wasal dia comel, malu Allah kata, gapo kata. Kalaulah ia tidak menyedari hidayat dari Tuhannya, ning laula ar-ra'a burhana rabbih. Burhana rabbih ni banyak ke ulama terjah katanya Yusuf ingat kepada ajaran Allah yang wahyu pada dia tu, katanya zina ni adalah benda keji. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, tentang kekejinya perbuatan zina, kata setengah Yusuf tengok ayah dia mari nak peranak perasaan nafsu dia. Burhan Rabbih, kata setengahnya malaikat mari nah palingkan dia daripada bersungguh perhati kepada Zulaikha. Burhan Rabbi banyak tafsir, hadis-hadis lebih kurang molek-molek belakang juga. Nanti kita tubik lepas dah ni kita ngaji surah Yusuf lah. Mudah-mudahan ada bila Ramadan ke mendak dah tengok ni habis tafsir, habis hasyatai kita ngaji surah Yusuf. Saya tengok duk ngarang surah Yusuf, doa kita buka rahmat boleh sempurnakan. Nah, apa dia pentafsiran surah Yusuf. Nah, kita akan ngaji insya-Allah taala setengah daripadanya ni ayat ni. Kadzalika linasrifa anhu as-su'al fahsya. Kita minta Tuhan jauh daripada anak cucu kita. Allahumma srif an auladina wa zurriyatina as-su'al fahsya. Boleh ambil doa ni. Nah, ya Allah, palingkan olehmu daripada anak cucu kami, isteri kami as-su'ul fahsya. Isrif an auladina wa zurriyatina wa zawjatina as-su'ul fahsya. Su' ni benda jahat, fahsya ni benda bahasa jatatina tu. Untuk menyelamat Yusuf dari perkara yang tidak baik itu, Allah Ta'ala takdir kepada kami. Demikianlah takdir kami, Tuhan kata, untuk menyelamatkan Yusuf dari perkara yang tidak baik, zina yang keji itu. Sebab apa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Ini kita nak syahid ayat ini. Sesungguhnya Yusuf adalah dari hamba kami yang diikhlaskan. Waktu kami wak molek depan jadi bulat getar dah. Dan mana wak kanan tak tubik dah. Syaitan mana mari pun tak turun dah. Allahumma. Baik tu kita minta sama Allahumma isrif anna wa an auladina wa zurriyatina wa zawjatina as-su'al fahsya wa adkhilna fi ibadikal mukhlasin.
doa surah ni, ayat ni. Tak doa. Yang panggil iqtibas, doa iqtibas. Nah, palinglah kami, jauhkanlah kami dan anak cucu kami dan isteri kami akan kejahatan dan akan benda tak juh fahsyat. Dan masuklah kami ke dalam hamba-Mu yang diikhlaskan oleh kamu, yang dibersih oleh kamu. Ya, doa gitu dah. Nah, kita tengok sesuatu gapo ni kita kena ambil selalu dah. Di antara doa daripada ayat Yusuf, di antara kita iktibah bolehlah tu lah. Nah, insya-Allah iktibah ni makna tiru. Ambil ayat mai dak plan, mai ubah plan jadi doa. Insya-Allah taala. Bahkan syaitan takut pada orang-orang yang benar-benar ikhlas, takut sungguh dia. Dan sering memusuhinya. Ya wahai musuh ikhlas. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di mana sabda Rasulullah SAW, Nabi kata kepada Umar yang kata, inna syaitana la yakhafu minka ya Umar. Nah, ya, pelat-pelat sungguh. Hadis Tirmizi nombor 3990. Maksudnya sungguhnya syaitan itu takut pada muhid Umar. Syaitan takut ke Umar. Pada satu riwayat lain sabda Rasulullah SAW, Nabi gak kacat. Umar tak ada kata lagi, Nabi kata dia, demi Allah yang diriku di tangannya hai Umar, syaitan tidak nampak engkau wahai Umar berjalan pada satu jalan kecuali ia lari berjalan pada jalan lain. Syaitan takut Umar. Kalau Umar jalan ni ya lih. Jaga molek. Sebab tu kita ni jangan takut tok guru tu. Orang pondok budak-budak zaman dulu. Tok guru jalan ni pergi jalan lain, sedap tok guru. Dia tak sedap. Makan dah kali tok guru tak seh. Ya. Buat dia dah. Jadi jaga molek, takut dia masuk dalam ayat dah hadis ni. Ni hadis keluar oleh Tirmizi belakang. Umar jalan-jalan ni, syaitan jalan-jalan lain. Ya, saya bertemu dengan Umar. Allah. Bahkan syaitan-syaitan jin dan manusia selalu lari dari Umar. Syaitan manusia tak wani. Syaitan jin sama tu lah. Tak lawan Umar. Ya bekan sedap dah tu ni. Ya jadi ya bekan dia. Nah, tu dia. Kira tengok orang siapa tangga nak bunuh Nabi dulu kan. Mari sini. Nak bunuh orang lawan Nabi pula. Tak boleh kelipar siapa lawan Nabi mulai nak tekak selalu. Ya mesti orang straight. Berapa kali Nabi lari dah saya kalau Umar jangan. Ya nak dia tak boleh lah dia. Ya orang panggil orang straight, orang panah. Umar, inilah Umar. Tapi kena ada juga orang bersening dalam Islam kita. Tapi kalau semua bersening tak boleh juga. Abu Bakar bersening dia. Utsman habis itu, Ali habis sening. Pak orang sahabat pak tu tak suka perangai. Jadi molek belaka orang panggil ciri-ciri tu, keistimewaan tu, klep-lap hak masing-masing ada tu tak ada pada yang lain. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala ya. Yakni tidak mau bertemu dengan Umar, maka selamatlah Umar dari kebanyakan gangguan syaitan. Ya, Umar selamat. Ya, biasa musuh dia perakak fattakhidhuhu aduwani. Ayat Quran tu Umar terima penuh molek Umar seorang. Fattakhidhuhu aduwa. Naklah kamu jadi syaitan sebagai musuh. Umar ni ya perakak musuh dia dah. Syaitan lah dia. La ilaha illallah. Kita ni dak yo ye syaitan tu gelik itu gerai tengok kita gerai nak masuk tu lah. La ilaha illallah. Pada itulah hari ni dah. Kita hubungi lagi insya-Allah. Ada tak banyak dah. Dan insya-Allah taala 2 lagi 3 lagi lepas tu wasiat Allah terhadap anak cucu tu ada belakang esok sekali. Lepas tu khitam dah lah. Ada. Insya-Allah taala 2 minggu lagi ke paling-paling ya kita boleh masuk tafsir surah Yusuf lah ni nak masuk pres dah. Tafsir surah Yusuf 111 ayat. InsyaAllah dan ngaji bulan puasa ni ke. Allah Ta'ala alam.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.